Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya nak cabut hardware yang saya pasang ke dalam casing first player Trilobite yang saya review pada minggu lepas, dan saya terlintas yang dari 2017 sampai sekarang saya belum pernah buat lagi satu video untuk tunjuk kepada anda bagaimana kita boleh cabut hardware di dalam PC kita. Bagaimana kita nak disassemble PC gaming kesayangan kita. Atas dasar tu saya buat video kali ni. Saya nak kongsikan dengan anda langkah-langkah yang saya selalu buat bila mana saya nak cabut graphic card, saya nak cabut all-in-one liquid cooler dari PC yang saya dah set up. Benda ni penting untuk siapa-siapa yang nak tukar komponen-komponen dalaman PC dia, ataupun untuk siapa-siapa yang nak cuci barang dalaman PC dia. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, ini PC yang kita akan sembelih dalam video kali ini. Casing dari first player, iaitu first player Trilobite yang saya review pada minggu lepas. Kemudian graphic card dari iGame, iaitu iGame GeForce RTX 3060 Mini OC, kecil comel. Lepas tu CPU cooler dari Inversion, iaitu Inversion Halara 240 all-in-one liquid cooler. Ini adalah sebuah all-in-one liquid cooler terbaru dari Inversion, dan dia ada tunjuk kepada kita temperature semasa dekat dia punya water block tu. Lepas tu RAM saya guna iGame CVN 32GB DDR4, motherboard dari ASRock iaitu ASRock Phantom Gaming ITX. Prosesor yang ada di sebalik all-in-one liquid cooler tu ialah Ryzen 3 3100, SSD eData Prospector, dan power supply dari FSP iaitu FSP Hydro 600W. So biasanya bila nak disassemble PC ni, bila nak cabut barang-barang dekat PC ni, saya akan mulakan dengan cabut graphic card, kemudian saya akan cabut RAM, baru saya sentuh CPU cooler yang besar gedabak ke ataupun all-in-one liquid cooler ke. Lepas tu saya akan tarik keluar motherboard, dekat luar saya akan cabut processor, SSD, dan last kali baru saya cabut power supply dari casing. Untuk cabut graphic card ni, first kali apa yang kita kena buat ialah kita kena keluarkan kabel power supply dari soket graphic card ni. Lepas tu unscrew di bahagian PCIe expansion yang ada dekat belakang. Lepas tu dekat dalam ni, dekat motherboard ni, kita tekan satu macam cangkut dekat slot graphic card tu, kita tekan dan automatic graphic card tu akan tertendang keluar lah. Untuk graphic card saya suggest anda letak dia secara terbalik macam ni, fan dekat bawah supaya backplate dia tak tercalar lah. Tapi kalau anda ada macam kain, anda boleh letak kain tu dulu, lepas tu letak backplate dan kipas menghala ke atas, bergantung pada anda punya situation. Settle part yang pertama. Okey, kita pergi kepada part yang seterusnya, iaitu kita nak cabut RAM. Cara dia sama dengan kita cabut graphic card tadi. Kita dekat slot RAM yang ke atas ni, kita just tekan cangkuk yang ada dekat atas ataupun bawah dia. Ada motherboard yang dia punya cangkuk tu ada dekat atas sahaja, ada motherboard yang dia punya cangkuk tu ada atas bawah. So kalau ada dua-dua, anda kena tekan dua-dua lah. Untuk handle RAM supaya tak rosak kan, make sure yang anda lindung bahagian kaki dia yang ada emas ni. Jangan bagi dia macam bergeser ke ataupun letak dia di tempat yang terdedah macam tu. Sekurang-kurangnya anda balut dia dengan tisu ataupun dengan kertas. Yalah, kebanyakan kebanyakan RAM yang kita beli ni, kotak dia biasanya kita dah buang yang plastik tu. Tapi kalau ada, kita boleh simpan di dalam tu. Next ialah CPU cooler, iaitu Inversion Halara 240 all-in-one liquid cooler. Kita buka water block dia dulu dengan cara unscrew keempat-empat skru yang ada dekat bucu dia. But anda kena ingat, jangan unscrew secara total satu side. Anda kena unscrew dia slowly dekat keempat-empat bucu, ataupun senang kata kita kena unscrew keempat-empat bucu ni serentak. Kiranya pusing
kanan atas sikit. Lepas tu kita pindah ke bawah kanan, pusing sikit. Lepas tu pindah ke kiri bawah sikit. Lepas tu kiri atas sikit. Lepas tu kita ulang benda sama. Sebab kita tak nak dia punya daya yang tekan bracket punya daya tu tekan motherboard hingga motherboard kita retak macam tu lah. That's why kita kena buka dia punya skru ni secara perlahan-lahan serentak di 4 bucu. So bila dah boleh cabut tu, just tarik saja all-in-one liquid cooler kita, dan kita jangan lupa untuk cuci thermal paste yang ada dekat processor dan juga kita punya water block tu. Cara dia sebolehnya anda cari alcohol swab ataupun anda cari je alkohol dan anda guna microfiber punya cloth ataupun anda boleh guna tisu. Seeloknya guna microfiber sebab kita nak elakkan calar ketika kita cuci processor dan juga water block tadi. Kemudian kita kena guna alkohol sebab alkohol adalah liquid yang paling senang meruap. Jadi dia tak akan tinggal lama dan dia tak akan merosakkan komponen PC kita lah. Kalau anda berani, anda boleh guna air. Basically saya pernah guna air, saya guna and tak ada masalah juga. Okey, lepas dah siap cuci tu, kita cabut radiator yang ada dekat bahagian atas casing ni dan kita tarik keluar. Tapi make sure yang tak ada kabel yang bersambung dekat motherboard, tak ada kabel yang bersambung dengan kipas-kipas fan ataupun tak ada kabel yang bersambung dengan kabel power supply lah. Cabut je keluar dan kita ready untuk cabut motherboard ke luar casing. Cuma sebelum tu sama juga kita pastikan tak ada kabel-kabel yang bersambung. Kita cabut dulu kabel power supply 24 pin, cabut dulu kabel I/O from panel, cabut dulu kabel HD audio yang ada dekat bawah kiri kita punya motherboard tu. Dan lepas tu sebenarnya kan dekat sini kita dah boleh cabut processor dan juga SSD. Tapi saya prefer kita keluarkan dulu motherboard ke luar casing dan kita buat kerja di luar casing. Dan di sini juga sebenarnya kita boleh cabut power supply dari casing kita. Dah settle dah sebenarnya. Tapi saya prefer kita settlekan benda yang kecil-kecil macam SSD dan juga processor. So dekat luar tu motherboard kita tu kita cabut dulu processor. Kalau anda pakai processor AMD tak ada benda yang leceh. Kalau anda pakai processor Intel, make sure yang lepas anda cabut sahaja processor tu, anda tutup dengan penutup hitam yang mereka bagi time kita beli motherboard tu lah. Penutup hitam tu berfungsi untuk lindung pin-pin yang ada dekat motherboard. Kalaulah pin tu patah ataupun bengkok, memang menangis lah babe. Alright, lepas tu kita unscrew penutup ataupun heatsink SSD. Kita boleh cabut SSD macam biasa, simple sahaja. Okay, now kita dah boleh cabut power supply dari casing kita. And benda ni simple sajalah. Anda just unscrew, tarik power supply keluar, settle. Cuma skru-skru yang kita guna tadi untuk lekatkan motherboard ke dalam casing, untuk lekatkan graphic card ke dalam casing kita tu, yang tu kita letak dalam plastik, masukkan ke dalam casing. Sebab untuk pengetahuan anda, skru-skru ni kita dapat bila mana kita beli casing, bukan kita dapat bila kita beli motherboard, graphic card, RAM, SSD dan sebagainya. So yang tu kita kena masukkan balik ke dalam casing. In case kita nak jual balik casing kita, senanglah orang yang beli casing kita nak pasang hardware mereka ke dalam casing baru tu. Okay? Cuma anda jangan tersalah bagi skru-skru all-in-one liquid cooler. Sebab all-in-one liquid cooler macam Invention Halara 240AIO liquid cooler tu, dia memang datang dengan dia punya own screw. So anda kena asingkan lah. That's why bila saya cabut je all-in-one liquid cooler, saya akan terus simpan dia. Baru saya buat kerja yang seterusnya. Saya akan simpan dia ke dalam kotak asal. Saya masukkan skru supaya skru tak tertinggal dan tak tertukar. Lepas tu barulah saya settlekan motherboard, processor, lepas tu SSD. So itu cara yang saya buat lah. Basically nak cabut komponen PC ni tak susah pun sebenarnya. Cuma untuk orang yang pertama kali buat, mungkin ada sedikit cuak di dalam diri tu, ada sedikit ketakutan lah. And benda ni macam saya bagi tahu di awal video tadi, dia penting juga untuk siapa-siapa yang nak tukar komponen-komponen di dalam PC, ataupun dia penting juga untuk kita cuci kita punya dalaman PC tu. Lepas anda dah disassemble dia, lepas anda dah cabut semua komponen yang ada di dalam dia, anda mesti nak pasang balik kan. So untuk pasang balik tu, anda boleh tonton video tutorial pasang PC tahun 2022 yang saya buat pada minggu lepas ataupun 2
minggu lepas lah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.